Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Cikgu Al ucapkan kepada murid-murid tahun 4 Cikgu Al pada hari ini. Di hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4 iaitu unit 12 yang bertajuk Seindah Pinakol. Cikgu Al percaya bahawa murid-murid tahun 4 Cikgu Al pada hari ini semuanya sudah bersedia dan akan belajar Bahasa Melayu tahun 4 dengan Cikgu Al dengan gembiranya hari ini. Jadi mari kita belajar. Standard pembelajaran 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada penggunaan imbuhan. Kita lihat pula objektif pelajaran. Murid-murid akan dapat menyatakan dan mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam petikan. Kriteria kejayaan pula, murid-murid akan dapat mengedit dan memurnikan 4 daripada 5 ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu untuk Sekolah Kebangsaan tahun 4 muka surat 81 iaitu petikan tentang Seindah Pinakol. Dalam petikan ini terdapat 4 perenggan yang perlu murid-murid baca, teliti dan seterusnya mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan juga penggunaan imbuhan. Kita lihat di atas dulu iaitu Minli dan Balkis ke Kompleks Seni Budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Di sini kamu boleh lihat Balkis dan Minli yang telah berkunjung ke Kompleks Seni Budaya. Seterusnya kita akan lihat satu persatu mengikut perenggan. Kita akan teliti perenggan yang pertama. Pinakol ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraftangan tempatan. Manik tersebut merupakan seni kraftangan etnik Rungus, Sabah. Perusahaan manik ini menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Baiklah, murid-murid perlu meneliti keseluruhan petikan dalam perenggan ini. Kamu kena kenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca ataupun penggunaan imbuhan yang tidak bersesuaian. Kita akan semak bersama-sama. Okey, yang pertama kita tengok kraft tangan. Kraft tangan yang berwarna merah itu bermakna perkataan ini perlu diperbaik dan seterusnya perkataan menjadi. Apakah kesalahan antara kedua-dua perkataan ini? Kalau kita teliti, perkataan kraft tangan perlu dieja secara terpisah dan tidak perlu dieja secara rapat. Dan yang kedua ialah ejaan iaitu menjadi. Kesalahan ejaan ataupun imbuhan. M sepatutnya perlu digantikan dengan huruf N iaitu imbuhan menjadi. Jadi cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti dan memperbaik kesalahan dari segi ejaan tersebut. Seterusnya kita teliti pula perenggan yang kedua. Kita baca dan kita lihat sama-sama. Kebiasaannya pinakol dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakol pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat Rungus. Baik, kalau kamu tengok semula keseluruhan perkataan yang terdapat dalam perenggan ini, kamu kenal pasti ada kesalahan tanda baca ataupun imbuhan yang kurang sesuai untuk digunakan. Kamu tengok di sini petikan ini. Kamu tengok cikgu ada letakkan selepas perkataan gelang ada tanda merah. Sepatutnya diletakkan dengan koma, tanda baca koma. Gelang dan rantai merupakan dua perkara yang berbeza. Dan juga selepas rantai perlunya ada tanda baca koma. Rantai, tali, pinggang. Kalau kamu tengok
Ianya perkara yang berbeza. Seterusnya perkataan menggunakan. Apakah kesilapan di situ? Di sini adalah kesilapan imbuhan. Penggunaan imbuhan apitan yang tidak sesuai, iaitu menggunakan. Sepatutnya kamu perlu guna digunakan. Kita lihat pula perenggan yang ketiga. Manik tersebut terbahagi kepada dua jenis, iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Rekaan manik kaca boleh mencecah ribuan ringgit. Baiklah, dalam petikan ini murid-murid perlu teliti dengan berhati-hati apakah kesalahan ataupun kesilapan yang perlu diperbaik. Baiklah, kita tengok di sini. Perkataan yang pertama iaitu terbahagi. Cikgu gariskan juga tanda koma, perkataan Cina dan Jepun. Keempat-empat ini perlu kita perbaiki. Yang pertama, terbahagi. Kesilapan ejaan. Sepatutnya ejaan yang betulnya iaitu terbahagi. Di sini tertinggal huruf A selepas huruf H. Sepatutnya ada huruf A untuk terbahagi. Yang kedua, penggunaan tanda koma. Di sini tidak perlu diletakkan tanda koma. Di sebaliknya, perlu diletakkan di selepas perkataan jenis. Dua jenis, baru ada koma. Yang ketiga iaitu ejaan Cina, yang sebetulnya perlu diletakkan huruf H. Cina. Jepun pula, kenapa cikgu gariskan? Kerana Jepun merupakan sebuah negara, jadi dia perlu menggunakan huruf besar di awal perkataan. Ini merupakan kata nama khas. Perenggan yang terakhir. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraft tangan negeri Sabah. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Baiklah, kamu lihat semula apakah kesalahan, ejaan, tanda baca, imbuhan ataupun ejaan yang perlu kita perbaiki. Mari kita semak sama-sama. Dalam petikan ini, cikgu gariskan perkataan pemasarkan, iaitu menunjukkan perkataan ini perlu diperbaik dan diletakkan imbuhan apitan yang sesuai. Sepatutnya imbuhan apitan yang sesuai iaitu me dan kan. Iaitu memasarkan kan. Semoga dengan penerangan ini dapat membantu murid-murid untuk mengedit petikan tersebut. Baiklah murid-murid, Cikgu Al percaya bahawa murid-murid semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh Cikgu Al sebentar tadi. Cikgu Al harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang Cikgu Al sediakan. Sekian saja daripada Cikgu Al, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.